pembuangan sampah turut menjadi punca pencemaran air. Masuk hidung serta meloyakan dari punca daripada sisa buangan sudah berlakukan sejak 10 tahun. Diancam risiko kerosakan boleh jantung, membawa kepada penyakit kanser. otak dan sistem saraf. Lebih kronik, pelepasan bahan kimia dipercayai logam plumbum boleh mengundang maut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tidak mengambil kira faktor kekangan geografi, kumpulan saya telah bersetuju untuk melakukan topik pencemaran di negeri masing-masing. Oleh yang demikian, kami telah bersetuju untuk melakukan 3 topik pencemaran, iaitu pencemaran sampah, pencemaran laut dan pencemaran sungai. Hal ini kerana pencemaran sungai dan pencemaran laut adalah saling berkait dengan pencemaran sampah. Pencemaran sungai ini boleh berlaku akibat daripada sampah yang dibuang ke dalam sungai dan seterusnya mengalir ke laut. Kampung Srikin Bau terkenal dengan Pasar Srikin, di mana terdapat penjajah dari Indonesia yang turut berniaga di Kampung Srikin Bau. Namun, terdapat beberapa tempat yang berlakunya pembuangan sampah saraf secara merata dan meluas. Sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab boleh menyebabkan pencemaran sampah berlaku di mana-mana saja di seluruh Malaysia. Mengambil contoh kawasan ini, sikap leka dan tidak ambil tahu penduduk setempat menyebabkan bau busuk serta menyebabkan sistem perparitan tersumbat. Seperti yang kita boleh lihat, pencemaran sampah ini boleh menyebabkan haiwan liar tertarik untuk membongkar sampah dan mampu mewujudkan suasana yang kurang selesa. Apabila sampah ini dilepas pandang oleh masyarakat ataupun penduduk, apabila berlakunya banjir, maka sampah serap ini akan terkumpul dan menyebabkan sistem perparitan tersumbat. Nombor 2 adalah meningkatkan wabak penyakit. Hal ini kerana sampah serap yang terbiar akan memudahkan organisme membiak. Sebagai contoh, nyamuk. Jadi akibat daripada pembiakan nyamuk tersebut menimbulkan penyakit seperti demam denggi dan juga malaria. Apakah jalan penyelesaian bagi pencemaran sampah di Malaysia pada sekarang ini? Terlebih dahulu, kita harus mengurangkan pembuatan sampah yang ada di rumah. Contohnya, membawa beg plastik dan bekas-bekas kita sendiri untuk pergi ke kedai, untuk makan dan sebagainya dan tidak mengambil beg plastik daripada pihak kedai tersebut. Gunakanlah apa yang ada supaya kita dapat mengurangkan pembawaan plastik ke dalam rumah kita. Contohnya, membawa bakul untuk membeli bahan-bahan untuk masakan dan sebagainya. Selain itu, kita patut mengasingkan sampah yang ada di dalam rumah kita. Saya sebagai peribadi mengasingkan sampah saya mengikut material. Ini adalah sampah kertas dan ini adalah sampah plastik. Ini pula adalah sampah tin. Apa yang boleh dikikar semula akan dikikar semula jika kita membuangnya secara berasingan. Ini juga akan menyenangkan kerja pengangkut sampah. Ini adalah tong kita semula yang telah disediakan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jadi saya sekarang ini akan mengikar semula pakaian lama saya. Banjir ini berlaku disebabkan oleh pencemaran sungai yang sepatutnya berfungsi sebagai pencegah banjir banyak tersumbat disebabkan oleh pembuangan sampah sesuka hati. Selain itu, keadaan sistem perparitan yang tidak diselenggara. Parit-parit yang berhubung dengan sungai-sungai di beberapa buah kampung sudah sempit dan ada yang telah dijadikan tempat pembuangan sampah, sehingga menyekat aliran ketika hujan, sehingga ia menyebabkan banjir besar berlaku di daerah tersebut. Ini menyebabkan air banjir naik dengan cepat dan banyak barangan orang kampung yang tinggal di tempat yang rendah tidak dapat diselamatkan. Antara cara efektif dalam menyelesaikan isu pencemaran sungai ini ialah dengan mengadakan aktiviti pembalingan makbul. Aktiviti pembalingan makbul ini dapat meningkatkan kualiti air. Bahan-bahan yang digunakan dalam makbul ini dapat menstabilkan pH air, mengurangkan bau busuk air serta memecahkan molekul-molekul organik serta sisa sampah. Seperti yang kita lihat, terdapat pelbagai jenis sampah yang wujud di pesisir pantai ini. Antara faktor yang menyumbang kepada pencemaran ini ialah kurangnya kesedaran dalam menjaga kebersihan pantai. Namun begitu, pencemaran ini turut boleh berlaku apabila sungai yang tercemar bersambung dengan laut. Hasilnya,
sampah tersebut hanyut di bawah arus dan terdampar di tepi pantai. Sekiranya hal ini terus dibiarkan, ini mampu menjejaskan ekosistem dan kehidupan marin. Antara kesan negatifnya ialah pertama, menyebabkan kepupusan habitat akuatik. Sebagai contoh, terumbu karang akan musnah disebabkan oleh pembuangan sampah dan sisa toksik ke dalam air laut. Kesan yang seterusnya ialah menjejaskan ekopelancongan Malaysia. Hal ini kerana sampah sarap ataupun sisa toksik yang dibuang ke dalam air laut akan menjejaskan pemandangan laut tersebut. Dan akhir sekali, kesannya ialah menyebabkan kepupusan hidupan lautan. Hidupan lautan seperti penyu akan diancam kepupusan kerana sampah sarap yang dibuang ataupun dari sisa toksik yang dibuang ke dalam air laut. Setiap pencemaran pasti ada jalan penyelesaiannya. Antara jalan penyelesaian yang boleh kita ambil adalah dengan memperkasakan undang-undang. Oleh itu, pihak kerajaan ataupun pihak berkuasa seharusnya memperketatkan ataupun memperkenalkan lagi mengenai akta-akta alam sekitar yang patut dijelaskan kepada masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih patuh dan mengetahui apa yang patut dilakukan. Seperti yang kita tahu, dengan mengadakan aktiviti gotong royong seperti ini dapat meningkatkan lagi kesedaran dalam masyarakat mengenai betapa pentingnya alam sekitar kepada manusia. Selain itu juga, dengan mengadakan aktiviti gotong royong ini juga kita dapat mengelakkan daripada pelbagai jenis penyakit datang menghadapi kita. Selain itu, dengan keadaan seperti ini yang mengadakan gotong royong bersama-sama dengan masyarakat dapat menjamin dan mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama manusia. Oleh itu, sebagai pihak yang bertanggungjawab dan manusia yang prihatin terhadap alam sekitar, kita seharusnya sama-sama menghadapi dan menjaga alam sekitar kita agar menjadi lebih baik dari masa ke semasa. Sharon Miss Lawrence dari daerah Papar Sabah. Melaporkan diri dari Kampung Striking Bow. Sylvia Fikri dari Kudat, Sabah. Abigail Jane dari Inanam, Sabah. Yazid Kasiron, wilayah Persekutuan Labuan. Yang Murugia dari Shah Alam Selangor. F.T. Wilson melaporkan daripada Teluk Nikah, Sabah. Camelia Pinihing dari Penampang Negeri Sabah. Nur Adila Peti Aziz dari Pulau Pinang. Saya, Doni Anak Sidu, melaporkan dari Miri Sarawak. Sekian, terima kasih.